Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Roslan, nombor metrik 050113. Pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tajuk iaitu pengertian falsafah dan pembahagiannya, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Okey, baik. Satu topik yang akan dibincangkan dalam pembentangan ini adalah yang pertama, pengertian falsafah. Yang kedua, hubungan antara falsafah dan kehidupan. Yang tiga, ontologi. Yang keempat, objek kajian ontologi. Kelima, ciri dan aliran ontologi. Keenam, epistemologi. Ketujuh, aksiologi. Dan yang ke-8 adalah penutup. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nukman Hakim bin Syamsuddin, nombor metrik 050363, dan saya akan membentangkan tentang tajuk falsafah. Falsafah terbahagi kepada 4 takrif. Yang pertama iaitu Plato. Falsafah yang bermaksud ilmu pengetahuan tentang segala kewujudan. Yang kedua daripada Aristotle. Falsafah bermaksud usaha pemikiran untuk menyelidik sebab dan asas segala benda, mengkaji hal yang menamakannya sebagai metafizik, yang meneliti asal wujud. Yang ketiga daripada Al-Farabi, ilmu pengetahuan tentang alam yang wujud dan bertujuan menyelidik hakikat yang sebenar. Dan yang keempat iaitu daripada Titus. Falsafah bermaksud sikap tentang hidup dan alam semesta, satu kaedah, pemikiran reflektif dan penyelidikan akliyah, satu peringkat memahami masalah dan satu peringkat teori atau sistem pemikiran dalam usaha untuk mencari kebenaran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Zulkifli bin Muhammad Khalik, nombor metrik 050992. Jadi saya akan menerangkan mengenai hubungan antara falsafah dan juga kehidupan. Okey, falsafah ini dia memperkukuhkan pegangan terhadap kepercayaan daripada segala halangan dan kritikan, serta ia membimbing seseorang individu dalam mencapai matlamat yang dihajati dalam kehidupan. Seterusnya, pemikiran seseorang individu dia berkembang maju ke hadapan menerusi falsafah dalam menyediakan kemudahan yang mencukupi dalam mencontohi tokoh yang ideal dalam sejarah, supaya mereka ini dapat mengukur kemajuannya dan memperbetulkan arah tujunya. Selain itu, falsafah juga mengatur dan mengawal kehidupan seseorang individu dalam satu rangka kerja yang mana falsafah yang tersirat dalam sifat semula jadi, dan itu yang penting untuk semua manusia. Jadi sebagai kesimpulannya, falsafah ini sebenarnya berfungsi bagi mencapai kesempurnaan, keadilan dan kebahagiaan seseorang insan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ali Fikri bin Imran, nombor metrik 050107. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ontologi. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana suatu fenomena sosial yang dikaji itu wujud. Ontologi dapat didefinisikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Hakikat dalam kajian ontologi adalah keadaan sebenarnya dari sesuatu, bukan keadaan sementara yang selalu berubah-ubah. Sebagai contoh ontologi, misalnya ontologi rumah. Di zaman sekarang begitu banyak model dan bentuk dari rumah. Bahkan sudah sangat umum rumah yang kita tempati saat ini bukan lagi berupa rumah yang berdiri menginjak tanah seperti yang biasa ada sejak zaman dahulu, melainkan berupa rumah susun ataupun apartmen yang dibangun bertingkat-tingkat di sebidang tanah tertentu. Menurut Plato, realitinya adalah idea atau gambaran yang membuat kita selalu mengenali tentang rumah. Di samping begitu banyak bentuk atau model rumah, namun idea tentang rumah ini yang membuat kita tetap mengenali bahawa apa yang kita lihat adalah rumah, meskipun dari segi bentuknya sudah banyak berubah.
Secara kesimpulan, ontologi boleh disimpulkan sebagai pengetahuan tentang yang ada serta merupakan cabang falsafah yang membincangkan prinsip yang paling dasar dan paling dalam dari segala yang ada. Wallahu a'lam. Jadi kita pergi ke tajuk seterusnya. Untuk ciri-ciri ontologi, terdapat beberapa ciri-ciri ontologi yang perlu diketahui, iaitu mempunyai kaedah, metodologi, sistematik dan konsisten, dan seakatan dengannya lah, macam rasional, komprehensif. Okey, dan itu untuk ciri-ciri aliran ciri-ciri ontologi. Di mana selepas itu adalah aliran ontologi. Aliran ontologi itu terbahagi kepada dua, iaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Okey. Mana kata untuk aliran ni ada dua lah. Pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, seperti yang dibuat dalam tesis untuk degree ke apa, untuk buat kajian, research apa semua. Jadi itulah untuk bagian saya, iaitu ciri-ciri ontologi dan aliran ontologi. Kita pergi ke seterusnya. Definisi epistemologi ialah teori ilmu, iaitu teori yang membincangkan tentang asal-usul ilmu pengetahuan, penjelasan ilmu dan juga pengalaman manusia. Jadi epistemologi ini juga didefinisikan sebagai falsafah ilmu, kerana falsafah ini yang membincangkan tentang hakikat ilmu, sumber, kandungan, proses ilmu. Jadi epistemologi ini dia dari bahasa Yunani iaitu episteme dan logos. Episteme ni bermakna kebenaran ataupun pengetahuan, manakala logos ini pula bererti kata atau teori. Jadi epistemologi ni dapat kita ertikan sebagai pengetahuan yang sistematik dan juga mengenai pengetahuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Hadi bin Uzi, nombor matrik 050047. Saya akan menerangkan tentang aksiologi. Aksiologi merupakan nilai daripada sesuatu ilmu. Sebagai contoh, satu bom yang digunakan untuk mendapatkan manfaat untuk manusia merupakan nilai yang baik, kerana ianya memberi manfaat kepada manusia. Akan tetapi sekiranya bom itu digunakan untuk berbalahan atau peperangan sesama manusia, menyebabkan pembunuhan, ia menjadikan aksiologi ataupun nilai daripada ilmu itu sudah hilang. Maka di sini setiap ilmu memerlukan satu titik akhir, iaitu kepada ma'rifatullah, mengenal Allah. Sekiranya satu ilmu yang tidak yang dicari tidak digunakan untuk ma'rifatullah, maka nilai daripada ilmu itu sudah hilang. Sebagai penutupnya, setiap ilmu ataupun apa jua maklumat yang dicari ataupun yang diterima, ianya memerlukan kepada ma'rifatullah ataupun untuk mengenal Allah. Sekiranya tidak, maka ilmu itu tidak bermanfaat ataupun tidak bernilai. Ianya hanyalah satu ilmu yang sia-sia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.